Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman la yartaddu wa na'iman la yanfaddu. Allahumma anfa'na ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una bih. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT. Dengan limpah kurnia-Nya kita beri kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ketaatan yang kita lakukan menjadi satu ibadah yang diterima oleh Allah SWT. Muslimin yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada pagi ini kita teruskan pembincangan kita mengenai berkaitan dengan syarat mengikut makmum akan imam. Syarat dalam bagaimana makmum itu, syarat-syarat mengesahkan dia mengikut imam. Yang lepas kita dah bincang sebagaimana keadaan imam dan makmum itu, keadaan safnya, kedudukan makmum bersama imam dalam perbincangan yang lepas, yang mana situasi keadaan makmum berbeza di dalam masjid dengan di luar daripada masjid, selain daripada masjid. Yang mana perbezaannya makmum berada dalam masjid dengan makmum dan imam yang berada dalam masjid, dengan makmum dan imam yang berada, yang melakukan ibadah solat itu berjemaah di luar daripada masjid, maknanya selain daripada masjid. Yang kita lepas dah bincang keadaan macam mana di surau, keadaan makmum yang terdinding dengan satu dinding yang tiada pintu, berbeza dengan masjid. Di surau kena ada pintu yang terbuka yang boleh melepaskan makmum itu sekira-kira kalau pergi kepada imam dilepas tanpa membelakang kiblat. Kalau di masjid ada pintu tertutup pun tak apa. Ada pintu tertutup tak apa, beza dengan surau. So sebahagian. Dan juga bagaimana kedudukan makmum dengan imam, jaraknya 3 hasta lebih antara makmum dan imam, dan juga makmum antara saf dengan saf. Berbeza dengan masjid juga. Kalau makmum di surau selain daripada masjid, dia tidak boleh melebihi 300 hasta. Kalau masih bawah 300 hasta, sah. Tidak ada mengikut imam tu sah, tapi luput pahala berjemaah. Maknanya jarak imam dan saf yang pertama dengan saf kedua ke ketiga sampai belakang mestilah 3 hasta atau lebih sedikit, barulah dikira sah dan juga dikira pahala fadilat berjemaah tu dapat. Tapi kalau jarak tu terlebih daripada 3 hasta, sah serta tidak dapat pahala jemaat. Kalau jarak tu lebih daripada 3 hasta ke 4 sampai ke 300 hasta di surau selain daripada masjid, sah berjemaah tapi luput pahala berjemaah. Kalau lebih daripada 300 hasta, maka tidak sah mengikut imam ketiga itu, kecuali masjid. Masjid dia tak apa, jauh mana pun makmum duduk dengan imam, selagi tidak ada dinding yang menghalang dia, boleh lepas kepada imam tanpa membelakang kiblat, maka dia sah berjemaah. Tapi tidak dapat pahala berjemaah lah, sebab pahala berjemaah mesti 3 hasta.
Itu yang lepas kita bincang. Dan bagaimana kedudukan imam di luar masjid dan juga di dalam masjid makmum, di luar masjid imam, ataupun imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Itu sering berlaku juga apabila kelimpahan berjemaah kan. Kemudian hari ini kita nak bincang seterusnya berkenaan dengan syarat yang ke-8 daripada 13 syarat mengikut imam, iaitu yang ke-8, niat oleh makmum akan mengikut imamnya. Niat oleh makmum akan mengikut imamnya. Ini dalam masalah hukum berniat imam atau makmum. Niat imaman atau makmuman. Niat oleh makmum akan mengikut imamnya atau niat berjemaah dengan imamnya. Kita apa aspek mata ni nampak lain sikit. Maka jika tiada niat mengikut imamnya, maka jadilah sembahyangnya seorang diri. Ini bagi makmum lah. Jika dalam takbir tu dia tidak meniatkan imaman atau mengikut imam, maka jadilah sembahyang dia itu seorang diri. Dan jika dia mengikut ia akan imam itu dengan tiada niat mengikutnya, ataupun syak ia pada niat mengikut imam, nescaya batal sembahyangnya jika lama menanti imamnya pada satu perbuatan daripada segala perbuatan sembahyang. Ini kalau makmum yang terlupa, dia tak niat berjemaah, tak niat imam makmuman pada takbiratul ihram. Dalam solat berjemaah selain daripada solat Jumaat, niat imaman atau makmuman ni dia tak wajib berserta dengan takbiratul ihram. Tapi kalau tak ada niat tu dalam sembahyang tu, maka dia kira kalau makmum bahayalah, boleh menyebabkan batal sembahyang. Kalau imam dia tak apa, cuma dia tak dapat pahala berjemaah. Kalau makmum, kemungkinan boleh berlaku batal sembahyang. Bagaimana? Dia kata kalau imam makmum tu tidak niat berjemaah dalam sembahyangnya ketika takbir tadi tu, kemudian sama ada tak terlupa ataupun dia syak, maka dia boleh jadi batal sembahyang sekira menanti perbuatan imam, kecuali kalau dia segera niat. Dia niat baliklah. Contoh, dia terlupa, dia dah takbiratul ihram, dia terlupa. Tapi kalau dia takbiratul ihram, dia teringat dia terlupa tadi, dia boleh niat dalam hati terus mengikut imam. Sebab masa tu dia tidak lagi menanti perbuatan imam yang lama. Kalau dia terlupa ataupun syak, tapi sehingga kan imam tu dah habis baca Fatihah, imam baca surah, dia masa tu, ketika itulah dia bahaya. Sebab dia masa tu bukan sembahyang berjemaah, dia tidak ikut imam, dia sembahyang sendiri masa tu. Sekiranya dia tunggu perbuatan imam, dia dah berhenti Fatihah, tiba dia berhenti tunggu imam baca surah, ketika tu dia boleh jadi batal sembahyang. Sebab ketika tu dia tak niat berjemaah, maka dia bila tiba-tiba imam tukar perbuatan, dia pun ikut, dah tentu batal. Tu batal tu. Sebab masa tu dia mengikut imam tu bukan kerana berjemaah, tapi sedangkan dia sembahyang sendiri, dia mengikut perbuatan imam. Dia menanti lama perbuatan imam ketika tu. Dia dah habis Fatihah, dia duduk diam. Padahal dia tu sembahyang, kedudukan dia masa tu sebab dia terlupa niat imam makmum, maka dia sembahyang seorang. Itu yang boleh batal. Tapi sekiranya teringat dalam takbiratul ihram, dalam lepas takbiratul ihram dia ingat makmum, maka itu kisah, boleh ikut. Dia melainkan imam. Imam dia tak niat daripada awal sembahyang pun sampai akhir sembahyang pun dia kisah lagi, tapi dia tidak dapat pahala berjemaah. Bila dapat macam mana pahala jemaah imam? Dia tengok kat mana dia niat. Kalau dia niat tu pada rakaat yang ketiga, baru tersedar dia tak niat imam, dia niat ketiga tu, maka 3 rakaat atau 2 rakaat yang pertama tadi tu dia tidak dapat pahala berjemaah. Dia mula dapat pahala berjemaah ketika dia niat imam. Macam dia niat imam, dia teringat pada rakaat ketiga, kata rakaat ketiga itulah dia niat jadi imam, maka 2 rakaat yang terakhir itulah dia dapat pahala berjemaah. Yang 2 rakaat yang pertama tadi dia tak dapat. Itu perbezaan makmum dengan imam.
Maka wajib kemudian nanti lepas. Sini. Dan jika dia berniat mengikut imamnya selepas takbiratul ihram, maka iaitu sah serta makruh. Tapi makruh, dia sah ni dia ada beza, sah dengan tak sah, kemudian sah dengan dia fadilat ke lain. Fadilat tu bab lain, sah dengan tak sah tu bab lain. Sebab ada kalanya sah tapi tidak dapat pahala, ada kalanya tidak sah langsung. Macam tadi ni, makmum yang terlupa kemudian selepas takbiratul ihram tu baru dia niat, dia sah. Masa tu dia sah. Sebab kalau dia tak niat, dia menanti imam, dia jadi batal. Tapi ni dia lepas takbiratul ihram tu dia niat, maka dia sah ikut. Tapi fadilat berjemaah tak dapat. Makruh serta fadilat berjemaah tak dapat. Cuma dia dapat sah ikut je. Tak apa. Kuat sangat gitulah. Maka jagalah. Macam kita ni kadang-kadang terlupa kan, terlalai kan. Mudah-mudahan taklah berlaku macam tu. Tapi kalau dalam sembahyang berjemaah fardu yang 5 waktu ni tak apa lagi, kita boleh niat, cuma hilang markah dia lah. Fadilat berjemaah tu hilang. Sebab tu kita kena berhati-hatilah. Maknanya dah sembahyang, nak masuk sembahyang tu banyak mengharap kepada Tuhan kan. Mohon Allah Ta'ala hilangkan, sebab lupa kadang-kadang ni kerana gangguan, lagi-lagi syak kan. Syak, was-was adalah gangguan daripada syaitan kan. Kita minta berlindung, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada gangguan-gangguan dalam ibadah. Sebab ibadah ni, dalam beribadah pun boleh diganggu oleh syaitan. Banyak gangguan kita dalam ibadah. Manusia pun boleh ganggu kita, harta benda boleh ganggu kita dalam beribadah kan. Syaitan, nafsu, itulah musuh-musuh kita dalam berjalan menuju Tuhan kan. Berjalan menuju Tuhan dengan mana kita nak beribadah kepada Allah. Itulah kita punya 4 musuh yang sentiasa mengganggu kita saban hari, saban waktu, saban saat kan. Kita nak berzikir ke, nak apa ke, dia tetap mengganggu kan. Sebab tu kadang-kadang kalau orang kata kenapa payah sangat nak tidur, senang aja nak tidur, baca Quran, berzikir, confirm tidur cepat. Sebab kata tok guru saya, arwah tok guru, orang datang mengadu susah sangat nak tidur, dah tak boleh tidur, beramal lah kan. Dah Allah Ta'ala bagi susah tidur, beramal lah. Dia susah tidur tapi tengok bola, tak ada faedah. Susah tidur kita beramal, tapi biasanya kalau kita beramal je, confirm cepat tidur. Dia baru zikir 100 je, dia dah mula mati dah ngantuk kan. Baru baca Quran satu muka, dia mula dia berbalau kan. Itu dia kata kalau ubat nak tidur. Gangguan, maknanya kita dah semayang pun biasa akan diganggu. Gangguan dia syaitan, bisik-bisikan yang membuatkan kita was-was. Sebab tu kita kena banyak berzikir, ingat Tuhan, supaya kita di mana-mana kita sentiasa ingat Tuhan dan dapat pertolongan Allah lah dan beribadah. Okey, habis. Kemudian ada pun imam, maka tiada wajib dia niat jadi imam. Sebab dalam meniat niat mengikut imam ni, dia afdal dia ketika fardu, ketika takbiratul ihram, itu yang afdal. Maksudnya boleh kita niat selepas takbiratul ihram, tapi makruh dan hilang pahala berjemaah. Cuma sah di sembahyang. Adapun imam tiada wajib dia niat jadi imam. Imam tak wajib kan. Tak wajib niat jadi imam, dan sah kita ikut akan dia jika dia marah kita ikut sekalipun. Dia marah macam mana pun, musuh kita sekalipun, yang imam tu memang kita anti dia kan. Ada krisis dengan dia. Ni krisis dengan imam tak datang surau. Krisis dengan jemaah sendiri tak datang surau. Salah lah tu. Kita datang surau bukan kerana manusia. Datang surau kerana Allah. Kalau niat kerana Allah, dia tak kira siapa dia pun. Musuh dia, dia datang. Musuh ni maknanya sepatutnya tiada permusuhan, tapi hati manusia kan. Kita kadang-kadang tak tahu dia musuh kita. Kadang-kadang kita tahu dia musuh, tapi kerana ada krisis lah, bukan kata musuh ni nampak sangat krisis perselisihan kan. Ada dalam kalangan kita, maksud adik-beradik orang kata
adik-beradik pun ada, dalam masyarakat pun ada perselisihan, tapi jangan jadikan sasaran dia kat surau. Habis jemaah tak datang, dah bergaduh kan, AJK dengan AJK bergaduh, AJK merajuk. Tak boleh lah. Sepatutnya tak jadi macam tu. Jangan sampai ada krisis dalam institusi pentadbiran kan. Dia bahaya. Lepas tu kita datang macam biasa, tak suka imam, datang sembahyang berjemaah. Walaupun kita ada masalah dengan dia, kita berjemaah, itu untuk kita. Tetap juga sah sembahyang tu kan. Sah ikut dan dapat pahala jemaah bagi makmum yang ikut dia. Dapat pahala juga, walaupun imam tu adalah orang yang kita tak apa suka. Tapi kalau imam tu jenis dah tentu salah di bacaan dia yang wajib, jangan suka nak ikut. Kalau imam tu kita dengar, memang kita dalam ilmu kita dia tu salah, imam tu dah batal ataupun salah bacaan dia, contoh bacaan dia memang tak kena lah, bacaan wajib lah kan, bacaan Fatihah ke kita dengar tak kena. Memang dalam ilmu pelajaran tajwid tu jauh beza. Bukan tak kena tu, tak kena yang segi slang dia tu kan. Yang tak kena kat situ, kena yang boleh membatalkan bacaan. Kalau setakat dia punya dengung tak kena tu, sikit ke pendek ke, panjang pendek tu tak apa lagi. Yang membatalkan bacaan dia, hukum-hukum yang kuat lah. Itu barulah kita boleh tak ikut dia. Barakah kan. Tapi selagi dia sah dalam bacaan semayang, kita ikutlah. Bermula imam jika tiada niat jadi imam, maka tiada dapat fadilat berjemaah baginya. Tetapi jika ia niat jadi imam di tengah sembahyangnya, maka dapat fadilat jemaah baginya dari masa ia niat jadi imam itu hingga akhir sembahyang, serta tiada makruh. Ni imam ni lain hukum bagi imam. Dia terlupa, dia boleh niat bila-bila kan. Contoh dia terlupa rakaat kedua ke ketiga, dia lupa niat, tapi dia teringat pun rakaat ketiga tu, boleh masa tu dia niat. Dia niat jadi imam, maka dapatlah pahala berjemaah dia pada rakaat yang sebakinya itulah, yang lepas niat imam. Yang sebelumnya dia tak dapat pahala berjemaah. Dan tak ada makruh dia kata sini. Maka inilah berjemaah pada yang lain daripada sembahyang fardu Jumaat. Ini untuk yang 5 waktu selain Jumaat. Adapun sembahyang fardu Jumaat, maka wajib atas makmum niat dirinya jadi makmum dan dalam takbiratul ihram, yakni tiada sah sembahyangnya jika tiada niat jadi makmum dalam takbiratul ihram. Ini Jumaat kena wajib dalam takbiratul ihram. Dan demikian lagi imamnya, maka wajib atasnya berniat diri jadi imam dalam takbiratul ihram. Maka jika bilangan ahli Jumaat yang sembahyang itu 40 dengan imamnya, ini nak beritahu kalau keadaan sembahyang tu 40 kan, ngam-ngam 40, macam kita PKP lah, dibagi ngam dengan imam 40 kan. Itu kalau berlaku imam ketika itu terlupa nak niat imam pada takbiratul ihram, maka dia kata tak ada sah sembahyang imamnya. Maka dia kata jika 40 orang sampun imam tiada lebih, nescaya tiada sah sembahyang sekalian mereka itu jika tiada niat imam atau makmum. Ni kalau berlaku kita sembahyang yang PKP lah, ngam 40 orang ke kan. Lepas tu dengan imam 40 orang, tiba-tiba imam terlupa niat dalam takbiratul ihram, maka semua sembahyang tu tak sah. Semua orang, 40 orang masuk imam. Tu. Dan di bilangan ahli Jumaat itu yang sembahyang itu lebih daripada 40 orang. Bagaimana pula kalau lebih 40 orang masuk imam? Nescaya tiada sah sembahyang imamnya sahaja dan sah sembahyang sila makmum. Ini pun tak nampak ini dah kata kat sinilah, maknanya kita ambil tak nak tanya kenapa. Saya pun tak jumpa kenapa kan. Cuma dia nak beritahu kalau berlaku macam tu. Dengan imam lebih 40 orang.
Sebab dia kira 40 orang tu dah cukup sempurna Jumaat kan. Tak masuk imam kan. Sebab tu imam apa, kan nak jadi imam ni pun tengok tak orang jadi imam tu, kalau kita panggil orang luar pun kena jaga-jaga kan. Jangan kita orang luar tu datang lewat, dia datang lewat dengar khutbah dia tak dengar, dia jadi imam, tak boleh kan. Maknanya dia situ kalau dengan imam tu lebih, imam saja yang batal sebab dia tak niat imaman. Yang makmum yang lebih 40 orang tu, semua tu jika sah. Imam tu kena buat sembahyang lain, buat sembahyang zuhur lah lepas tu, kalau dia tak sah dah kan. Gitu. Okey, jika bersalahan makmum dengan imam, ini masalah yang seterusnya, iaitu keadaan imam dengan makmum bersalahan. Bersalahan dari segi apa? Okey, iaitu dia termasuk pada yang ke-9. Tadi yang ke-8 yang ke-8 iaitu niat imam dan makmum. Dalam sembahyang biasa, jemaah biasa, dia afdal niat ketika takbiratul ihram. Kalau tak niat takbiratul ihram, makmum boleh jadi batal kalau menunggu perbuatan imam lama. Kalau dia niat terus ketika tu tak apa. Selepas takbiratul ihram dia ingat terus dia niat. Imam dia bila-bila nak niat. Cuma bezanya pahala berjemaah tu tak dapat, kurang. Okey, yang ni ke-9 iaitu muafakat sembahyang makmum dengan sembahyang imamnya. Ini bab masalah apa? Masalah makmum dengan imam. Bersalahan. Muafakat dan ataupun bersalahan makmum dengan imam. Muafakat sembahyang makmum dengan imam jangan sembahyang imamnya pada aturan. Maka niat sah, maka tiada sah berjemaah jika bersalahan pada aturan. Ini yang kita apa? Lain sembahyang lah, sembahyang yang tak ada sama peraturan dia. Sembahyang mayat dengan sembahyang biasa. Sembahyang mayat atau lagi satu apa, sembahyang yang tak bersama peraturan. Orang sembahyang gerhana kan, 2 kali rukuk, 2 kali i'tidal, itu tak sama. Okay. Seperti sembahyang fardu maktubah, ikut imam sembahyang jenazah. Ni dia ikut makmum, ikut sembahyang jenazah, tak boleh lah sebab peraturan tak sama. Tetapi tiada mengapa bersalam pada niat, seperti makmum sembahyang fardu dan imam sembahyang sunat. Ini biasa boleh buat kan. Orang sembahyang rawatib, datang orang belakang dia sembahyang fardu. Itu biasa. Dan akasnya mana? Imam sembahyang fardu, makmum sembahyang sunat. Ni kita nak fikir macam mana? Ni kalau yang sembahyang dah imam tu apa ni 2 rakaat kan, dia boleh kalau yang pendek ikut yang panjang, tapi dekat akan datang bahas, tapi kena ada cara, kena tahu cara kan. Macam mana dia, cara dia apa? Bila berubah imam, kita sembahyang pendek 2 rakaat ikut imam yang sembahyang 4 sampai tahiyat awal, imam nak bangun tahiyat akhir, kita kena niat farah. Kita tahiyat akhir, imam tahiyat awal. Kita tahiyat akhir tapi imam tahiyat awal. Maka imam nak bangun tahiyat rakaat yang ke apa? Yang ketiga, kita masa tu yang makmum yang buat 2 tadi tu kena niat farah barakah. Itu. Dan makmum sembahyang qada dan imamnya sembahyang tunai atau sebaliknya boleh. Dan sah ikut oleh makmum sembahyang pendek akan sembahyang panjang, dan akasnya balik, yang pendek ikut yang panjang, imam panjang makmum pendek, makmum pendek imam panjang. Yang biasa imam pendek makmum panjang tu biasa kita biasa buat. Tapi kalau imam panjang makmum pendek ni jarang berlaku. Kita pun tak tahu kaedah apa kan. Ni berlaku mungkin sembahyang qada ke, orang sembahyang qada subuh kan, dengan sembahyang fardu yang 4, makmum tu sembahyang qada, imam sembahyang tunai 4. Ataupun sembahyang sunat kan, dia ikut imam sunat berjemaah apa. Kita pun tak nampak yang mana. Kalau berlakunya tu 2 rakaat dengan 4 rakaat, maka sah ikut. Tapi bila imam tu bangun daripada tahiyat awal nak rakaat yang ketiga, kita yang dah tahiyat akhir 2 rakaat tu kena niat farakah. Dan sah oleh makmum sembahyang pendek akan imamnya sembahyang panjang, dan akasnya sebaliknya. Tetapi jika makmum sembahyang fardu maghrib, ini nak ceritakan, jika makmum sembahyang fardu maghrib
ikut imamnya sembahyang fardu isyak, maka tak kala makmum itu cukup 3 rakaat, nescaya wajib makmum itu niat farakah. Sampai 3 rakaat tu. Ni macam mana? Tahiyat awal sama, rakaat ketiga sama. Tapi bila imam bangun rakaat ketiga nak masuk rakaat 4, makmum tu dah rakaat ketiga, maghrib kan. Maka dia niat farakah. Dia baca tahiyat tu dia turun niat farakah. Niat farakah dia baca tahiyat lah. Imam bangun kan. Tu. Maknanya boleh. Kalau berlaku macam itulah. Jika tiada bersama-sama duduk baca tahiyat akhir, maknanya kalau dia tak sama-sama duduk tahiyat akhir, mana apa? Dia boleh tunggu. Dia boleh tunggu. Dia tahiyat akhir, dia tunggu pula imam. Itu kalau dia tak niat farakah, maknanya dia tak, rakaat ketiga dia tahiyat akhir tu dia tunggu. Tunggu apa? Tunggu imam habis rakaat keempat. Imam tahiyat akhir, baru kita sama-sama tahiyat akhir. Tapi dia tunggu lama lah. Dia tunggu lama. Kalau dia tak nak tunggu, dia kena niat farakah. Kalau dia nak tunggu, dia stay lah duduk tahiyat akhir 3 rakaat tadi tu. Duduklah. Lepas tu sampai imam dah tahiyat akhir yang keempat, imam solat isyak tu, imam beri salam, baru dia boleh bersalam. Itu kalau dia tak nak berpisah dengan imam. Kalau dia nak berpisah imam, maknanya dia farakah. Dia dapatlah pada berjemaah, dapatlah. Kan? Dapat. Maka wajib, yang ni dia kata, jika tiada bersama-sama dengan duduk baca tahiyat akhir, maka wajib niat farakah itu tak kala imamnya bangkit berdiri. Ni kalau dia bersama imam, dia tunggu. Kalau dia tak nak beserta imam, dia niat wajib dia niat farakah, kalau tidak batal. Dan jika tiada niat farakah nescaya batal sembahyang makmum tak kala itu. Dan seperti makmum sembahyang fardu subuh dan imamnya sembahyang fardu zuhur, atau imamnya sembahyang fardu maghrib, maka tak kala makmum itu cukup 2 rakaat, maka imamnya tiada duduk baca tahiyat awal, maka wajib makmum tak kala itu niat farakah waktu imamnya bangkit berdiri. Maknanya itu tengok keadaan. Kalau dia tak sama, biasa akan berlaku keadaan kesalahan. Maka dia wajib, kalau imam tu berdiri, dia wajib tahiyat akhir dia kena farakah. Itu kalau dia tak nak tunggulah. Kalau tak tunggu, kalau dia tunggu, tunggulah. Dan jika imamnya baca tahiyat awal dan makmum baca tahiyat akhir, maka harus niat farakah, tapi yang afdalnya tunggu nanti beri salam dengan imamnya. Tapi yang afdal apa? Dia tunggu. Kalau berlaku kat kita macam tu, sembahyang macam tu, afdal kita tunggu. Maknanya kita duduklah tahiyat kita tu sampai imam habis selesai baki imam. Kita sembahyang pendek ikut imam sampai tahiyat akhir kita, imam baru tahiyat awal. Dia pun bangun tengok kita. Kalau kita nak bersama dia, kita jangan niat farakah. Tapi kalau kita tak nak bersama je, kita wajib niat farakah. Maknanya kita boleh tunggu. Afdal dia kata tunggu. Tunggulah sampai imam habis. Lamalah kita duduk tahiyat tu. Sebab tak apa, sebab dia rukun panjang kan. Tahiyat akhir rukun panjang. Tak apa. Okey, itu habis. Yang ke-9. Maknanya ke-9 ni nak ceritakan bersalahan rakaat makmum dengan rakaat imam. Boleh selagi dia tidak menyalahi aturan. Maknanya kalau sama-sama sembahyang yang biasa, beza dia rakaat panjang rakaat pendek, dia boleh terbalik. Yang panjang boleh ikut yang pendek, yang pendek boleh ikut yang panjang. Cuma kaedah kena tahu. Kaedah kena tahu. Apa kaedah dia? Cara dia, sekiranya dia nak bersama imam terus, dia tunggu dalam tahiyat akhir dia, menantikan imam selesai tahiyat akhir. Kalau dia tak nak bersama, dia wajib farakah. Itu saja. Yang ke-10, jangan makmum itu buat bersalahan yang dengan imam pada sunat jadi jahat apabila buat bersalahan dengan imamnya, yakni jadi batas sembahyang. Jika buat bersalahan dengan imamnya seperti sujud tilawah, maka wajib makmum itu ikut imamnya pada perbuatan dan pada meninggalkannya. Ini perkara sunat.
Jangan menyalahi imam yang boleh menyebabkan batal semayang pada perkara sunat. Apa dia? Sujud tilawah kan, sujud sahwi, tu kan. Maknanya makmum kena ikut je. Kalau dia tak ikut, ke satu kesalahan yang jahat yang boleh membatalkan solat. Seperti sujud tilawah, maka wajib makmum ikut imamnya pada berbuat dan pada tinggal. Kalau imam buat, dia buat, wajib buat. Imam tinggal, wajib dia tinggal. Dan sujud sahwi, maka wajib makmum muafakat dengan imamnya pada perbuatan dan tidak okey. Dan sujud sahwi, maka wajib makmum muafakat dengan imamnya pada perbuatannya dan tiada wajib muafakat dengan imamnya pada meninggalnya. Ini lain. Sujud sahwi ni dia kata apa? Kalau wajib makmum muafakat dengan imamnya pada buat. Kalau imam buat, makmum wajib buat. Tapi pada tinggalnya, kalau imam tinggal, kita tak wajib tinggal, dia kata. Tiada wajib muafakat dengan imamnya pada meninggalkan. Maknanya kalau imam tinggal, kita tak wajib muafakat. Maknanya kita boleh baca, kan? Boleh baca. Tapi nak baca panjang tu, kan? Kan ada yang pendek, saya tak ingat yang pendek bacaan. Apa ni, doa kunut yang pendek. Itu boleh kita baca. Nak ceritakan dalam sujud sahwi ikut imam wajib. Tapi kalau imam tinggal, kita tak wajib ikut. Bukan tak wajib, kita tak wajib muafakat. Boleh kita baca walaupun imam tak baca. Tak kaedah baca, kita lah sendiri. Okey. Maka jika imamnya buat sesuatu yang mencederakan sembahyang pada i'tikad makmum, yakni pada mazhab makmum seperti imamnya meninggalkan akan kunut, dan jikalau makmumnya baca akan dia sekalipun, atau imamnya meninggalkan tahiyat awal dan makmum pun wajib ikut tinggal. Ni kalau bersalahan, kan? Bersalahan orang yang tak buat, pahaman dia memang dalam mazhab dia tak buat, kita yang buat, maka kita wajib ikut dia juga, kan? Wajib ikut. Seperti imamnya meninggalkan kunut, orang mazhab kan, ada mazhab yang tak baca kunut kan. Maka kita, kalau imam kita ikut dia tak buat kunut, kita wajib tinggalkan dia jikalau makmumnya baca akan dia sekalipun. Seperti imamnya meninggalkan akan kunut, dan jikalau makmumnya baca akan dia sekalipun, atau imamnya meninggalkan tahiyat dan makmum pun wajib ikut tinggalkannya. Itu kena ikut. Ini kalau kita semayang orang tak baca lah, kan? Orang tak baca yang mazhab dia tu, dia tak baca. Maka jika imamnya sujud sahwi walaupun pada rakaat yang pertamanya bagi makmum, maka wajib makmum sujud sahwi. Ini kalau yang masbuk lah. Dia masuk rakaat kedua subuh kan. Imam macam biasa kita buat lah kan, yang kita berlaku, imam terlupa. Imam terlupa kunut, dia pun masuk yang kedua, ataupun masuk rakaat yang last lah, dah tahiyat akhir pun baru masuk, tiba-tiba imam sujud kerana lupa sahwi, lupa kunut, sujud sahwi, yang makmum tu ikut juga, wajib ikut. Wajib ikut. Dan jika imamnya tiada sujud sahwi, maka sunat makmum sujud sahwi. Tapi bersalahan pula. Kalau imam tak sujud sahwi, kita jadi makmum, imam tak sujud sahwi, imam tengah kunut tapi imam tak sujud sahwi, kita boleh sujud sahwi. Kata sunat makmum sujud sahwi kemudian daripada salam imamnya pada akhir semayang makmum. Maknanya imam dah beri salam, imam tak sujud sahwi kerana tinggal, sama ada tinggal kunut atau di awal, tinggal buat perkara yang sunat di sujud sahwi kan. Tiba-tiba kita ambil yang mudah, tinggal kunut lah. Biasa orang ni dia nampak tinggal kunut sujud sahwi kan. Tapi kalau tahiyat awal tinggal, dia tak nampak sujud sahwi. Dah biasa, orang tengok dah biasa berlaku pada kunut. Tiba-tiba imam tak buat sujud sahwi, kita macam mana? Makmum, imam beri salam, kita boleh sujud sahwi, baru kita salam. Dan seperti tahiyat awal, maka wajib muafakat dengan imamnya pada meninggalkan, dan tiada wajib muafakat dengan makmum imamnya pada buat. Kalau imam tinggal tahiyat awal, kita boleh buat tahiyat awal. Imam tinggal, ini ada benda yang wajib kita buat dan tak wajib. Wajib ikut imam, ada benda yang tak wajib ikut imam, kan? Macam kunut, kalau dia imam tinggal, kita boleh buat. Doa kunut kalau imam buat, kita buat. Kalau imam tinggal, kita boleh buat. Gitu. Tapi kalau tak buat pun tak masalah, semua kurang je lah kita semayang. Meninggalkan sunat maknanya kurang lah pahala.
Okey, jika tiada niat farakah tetapi sunat farakah supaya ia baca tayat awal. Okey, maka wajib makmum ni. Maka jika imamnya meninggalkan tayat awal, maka wajib makmum meninggal jika tiada niat farakah. Ni jika imam meninggalkan tayat awal, maka wajib makmum meninggalkannya jika tiada niat farakah. Oh, dia macam ni. Kalau imam tinggalkan tayat awal, makmum wajib tinggal jika tiada niat farakah. Kalau dia tak niat farakah. Tapi kalau dia niat farakah, sunat. Tetapi sunat farakah supaya ia dapat tayat awal. Oh, dia macam ni, bukan gitu. Dia maknanya kalau imam tinggal tayat awal, wajib tinggal. Dia tak sama kunut tadi, dia tak sama. Kunut imam tinggal, kita boleh baca. Tapi tayat awal kalau imam tinggal, kita wajib tinggal juga. Kalau kita nak buat juga, kita kena niat farakah. Dia kata sini kena niat farakah. Sunat. Jadi farakah tetapi sunat farakah. Dia boleh farakah. Apa hukum farakah makmum macam tu? Masa tu dia farakah tu sunat. Mana nak? Kalau kita ikut imam, kalau kita tinggal, kalau kita nak buat boleh. Tapi niat farakah, tapi tak rugi. Dapat pahala sunat. Maknanya sunat kita niat farakah. Niat farakah tu sunat. Ketika tu. Maknanya kalau berlaku kat kita macam mana? Kita imam tinggal tahiyat awal. Kita kat situ makmum ada dua situasi, kan? Dulu kita dah bincang tinggal tahiyat awal keadaan macam mana. Kan ada kita bincang dia dah berdiri imam turun balik kan ada kan. Kunut punya tu. Itu pun ada kita dah bincang lepas, tak ingat lah tu. Saya pun tak ingat. Keadaan macam mana yang dikatakan sunat sujud sawi tu kalau masih ditinggal kan. Itu bab garak. Yang ni kalau imam tu tinggal tahiyat awal, makmum tu ada dua situasi. Pertama, kalau nak ikut imam, dia wajib tinggal. Tapi kalau dia tak nak ikut imam, dia nak baca juga tahiyat awal, dia sunat niat farakah. Maknanya dia niat farakah tu hukum dia sunat. Dapat pahala juga. Kenapa dia niat farakah tu? Supaya dia dapat baca tahiyat awal. Dia baca tahiyat. Dan jika imamnya baca tahiyat awal, maka harus makmum meninggalkan dia dengan sengaja bangkit berdiri. Dia terbalik. Kalau imam dia tinggal buat tahiyat awal, maka harus makmum meninggalkan dia. Dia lain daripada kunut tadilah. Lain kunut. Yang tahiyat awal ni kalau imam tinggal, kita wajib tinggal. Kalau tak nak tinggal, kita nak baca juga, kita sunat niat farakah. Tapi sebaliknya kalau imam, dia kata sini, okey. Dan jika imamnya baca tahiyat awal, tapi kalau imam baca tahiyat awal, maka harus makmum meninggalkan. Imam baca tahiyat awal, makmum boleh tinggal, bangkit, boleh dengan sengaja bangkit berdiri, tetapi sunat dia duduk balik. Mana boleh dia bangkit, tapi sunat dia duduk. Dia tak ada batal masa tu. Imam baca tahiyat awal, makmum ni bangun saja je. Dia tak ikut. Dia tak batal. Tapi dia sunat duduk balik. Maknanya dapat pahala sunat lah kalau duduk balik. Kan? Sama ada dia tak sengaja ke, dia sengaja, memang dia sengaja bangun, nak berdiri tunggu imam baca tahiyat awal kan. Tapi kalau nak dapat lebih, dia mana? Dia turun balik duduk. Dapat pahala sunat. Ketika tu baca tahiyat serta imam. Dan jika makmum itu meninggalkan tahiyat awal dengan tiada sengaja padahal imamnya baca akannya, maka ia teringat ia tinggal tahiyat awal, maka wajib makmum itu kembali duduk tahiyat awal dengan segera. Ni jika dia, dan jika makmum itu meninggal tahiyat awal dengan tiada sengaja. Ni tadi yang sengaja dia lain, tinggal dengan sengaja tahiyat awal walaupun sunat. Tinggal dengan sengaja dengan tak sengaja. Perbuatan sengaja dengan tak sengaja. Kalau sengaja tadi, dia berdiri, dia tak batal. Dia boleh berdiri tunggu. Tapi sunat dia duduk. Tapi kalau tinggal tahiyat awal tu dengan tak sengaja, kan? Tak sengaja ni macam mana? Imam macam biasa kita tak sengaja kan? Jarang kita sengaja buat. Memang tak berani nak buat. Sebab kita tak tahu dia punya hukum tu. Ada orang sengaja-sengaja tinggal dalam kunut. Ikut imam. Tak ada, rasa tak ada. Kalau kabut, kalau imam dia terbangun, mesti dia akan kembali balik kan. Maka kembali balik tu bagi, kalau dia kembali balik dengan sebab dia tak sengaja. Imam dia tengok, dia pun elok bangun. Dah khayal mana? Bangun. Lepas tu dia nampak imam tahiyat awal kan. Masa tu kalau dia terlupa,
dia bangun tu kerana terlupa, tak sengajalah terlupa, maka wajib dia duduk. Yang tadi masalah tadi lain. Ini dia saja-saja bangun. Maka saja-saja bangun tu sunat dia duduk. Beza dia apa? Tinggal dengan sengaja, tak ikut imam dengan sengaja, dengan tak ikut imam dengan tak sengaja. Tahiyat awal. Imam tahiyat awal, makmum tu dua keadaan. Kalau dia tinggal tu dengan saja-saja, memang bangun terus berdiri, dia sunat duduk balik. Kalau dia tak duduk balik, dia tetap sah, dia kena tunggu lah. Tapi kalau tinggal dengan tak sengaja pula, imam tahiyat dia bangun tak sengaja, bangun lupa khayal mana, bangun. Dia teringat, dia wajib pula. Lain nak, wajib pula duduk. Maknanya beza. Meninggalkan mengikut imam pada tahiyat awal, makmum yang meninggalkan imam pada tahiyat awal, keadaannya kalau dia tinggal dengan tak sengaja, wajib duduk. Kalau tinggal dengan sengaja, sunat kembali. Maknanya yang wajib duduk tu kalau dia tak buat, batal sembahyang dia batal. Kalau yang sengaja tadi, kalau dia tak buat, dia buat sunat turun, maknanya kalau dia tak turun pun masih kekal di situ. Dia tak batal. Beza dengan sengaja dengan tak sengaja. Dia kalau kalau imam dah duduk tahiyat awal, makmum tengok keadaan dia. Dia tinggal tu sebab apa? Dia bangun kan? Dia tinggal sebab apa? Kalau dia sengaja-sengaja, dia boleh tunggu. Tapi sunat dia duduk tahiyat awal. Tapi kalau dia bangun tu kerana terlupa, dia bukan sunat turun, dia wajib turun. Yang terlupa tu kalau dia tinggal tak buat, dia tak ikut, dia batal lah. Ya sujud sawi lah, kenalah, tak sengaja ke sengaja sujud sawi. Sunat lah kan. Buat sujud sawi sama ada sengaja dengan tak sengaja, sunat. Bukan kena tu dengan makna kena sunat lah. Dia kena ni ada banyak kena. Tak boleh, macam kita kata tak boleh. Tak boleh ni banyak tak? Sebab tu bila kata tak boleh ni, kita masih tak boleh apa? Tak boleh haram ke? Tak boleh makruh. Kan? Kena tu kena tu apa? Kena wajib ke? Kena sunat? Kan? Kena. Dia nak kata tak boleh, kata, oh tak boleh buat. Tak boleh apa? Kalau tak boleh haram, buat berdosa. Kalau tak boleh harus, tak boleh makruh, tak boleh. Tapi kan syariat tu dia kata tegahan kan, tegahan dari apa, hukum tegahan daripada Allah. Tegah tu dua, tegah haram dengan tegah makruh kan. Hukum tegah tu dua, tegah haram, tegah makruh. Hukum suruh tu dua, suruh wajib dengan suruh sunat. Macam kalau kita kata tak boleh apa? Tak boleh atas dasar haram ke, tak boleh atas makruh. Kan? Yang ni kena sujud sawi. Kena tu apa? Kena dengan jalan sunat, bukan kena dalam wajib. Wajib macam mana? Kalau imam sujud sawi, itu wajib lah. Kan? Imam sujud sawi, kita pun kena sujud sawi tu. Itu kena atas jalan wajib. Tapi kalau kena dalam asas sunat, mana nak buat tak buat. Kalau imam tak buat, sunat lah tu. Tinggalkan sujud sawi, sunat sujud sawi, tapi tinggalkan maknanya meninggalkan sunat. Kan? Kena sujud sawi dua. Kalau berlaku dengan ikut imam sujud sawi, maka kena tadi sujud sawi, makmum kena sujud sawi tu kena wajib. Imam buat sunat, tapi makmum buat wajib ikut. Kena juga, imam kena sunat, kena sujud sawi sunat, tapi makmum kena sujud sawi, kena wajib lah, sebab dia wajib ikut imam sujud sawi kan. Cuma kalau imam tinggal, dia sunat sujud sawi. Beza kan. Imam tinggal sujud sawi, makmum sunat sujud sawi lepas imam beri salam tadi kan. Tapi kalau imam sujud sawi, makmum wajib sujud sawi. Maknanya kena imam dengan kena makmum tak sah. Asal hukum sujud sawi sunat, tapi imam buat sunat sendiri, seorang-seorang sembahyang buat sunat. Tapi kalau jadi makmum, dia wajib asal dasar ikut imam. Wajib dia sujud sawi ketika itu sebab dasar ikut imam. Beza. Kena lah tu. Kena imam sunat, kena pada makmum kena wajib ikut imam. Kena wajib. Beza kan. Tu perkataan kena atau perkataan tegah tu lah. Tak boleh tu, kalau kita kata tak boleh, tak tahu tak boleh tu tak boleh haram ke tak boleh makruh. Itulah. Habis. Jadi
Dan jika ia tiada kembali duduk, segera nasib batas sembahyang. Ini makmum tadilah. Yang tayar apa? Tayar awal. Dia bangun dengan tak sengaja. Wajib dia kembali duduk. Kalau dia tunggu pula macam yang sengaja tadi, dia batal. Beza dengan yang sengaja. Dia sunat. Sebab tu beza kembali pun dah beza. Makmum yang tinggal tahiyat awal, tengok. Kalau imam tahiyat awal dia pun tinggal, dia bangun tu dasar apa? Kalau dasar lupa, dia wajib turun. Kalau dia tinggal tak nak ikut imam tahiyat awal tu, dasar dia sengaja, sunat dia kembali. Kan beza? Kan? Itu pun dah jauh beza sunat dengan wajib. Padahal perbuatan dia sama. Cuma bezanya hati dia tinggal tu sebab apa? Orang tak tahu. Jiran sebelah mana tahu? Dia tinggal terlupa ke dia tinggal sengaja? Kan? Nanti kalau tengok kawan ni pula tiba satu ketika kita sembahyang berjemaah, imam tahiyat awal. Tengok kawan kita selamba dia bangun. Selamba bangun kan? Lepas tu dia bangun, dia tak ikut imam, dia tunggu imam. Lepas sembahyang kita nak buat macam mana? Jiran sebelah. Agak-agak pelik tak? Betul dia ni sembahyang. Ya itu. Uzur, dia berdiri lama tak boleh. Dia duduk. Tak apalah sebab dan lepas kita dah bincang. Dia dah bincang apa? Yang masalah orang yang uzur kan. Dia memang tak boleh lama. Kan? Dia boleh berdiri tapi tak boleh lama. Tiba-tiba dia rasa tengah berdiri tu tiba-tiba dah jadi penyakit datang. Macam orang sakit urat lah. Kan? Orang sakit pinggang, sakit urat, yang masa berdiri lama tak boleh kan. Dia bila berdiri lama tak boleh menyebabkan dia tak selesa dalam busuk, dia boleh duduk. Boleh sembahyang ikut dia lah selesa ni ketika tu juga. Kan? Dia boleh. Sebab dia dah tak tahan, boleh menghilangkan khusyuk, boleh mengganggu sembahyang tu. Kan? Orang tak boleh berdiri ni ialah sakit urat, sakit pinggang. Kalau dia rasa segar balik, dia rasa hilang sakit, dia boleh. Contoh rakaat pertama dia tak tahan, atau rakaat kedua dah berdiri lama, imam baca sajadah panjang, baca baiknya kan. Biasa buat saya baru ni ada jemaah seorang. Waktu tu saya jadi imam jemaah. Saya memang tak pernah pun sajadah. Lupa, nervous pun ada. Tak tahu. Jadi macam mana ngapa-ngapa agak, tapi tiba-tiba dah bila baca belum getar. Lepas tu jadi jemaah seorang. Dia tanya saya, Ustaz, hari ni sujud sajadah? Dia kata, hari ni saya imam. Tak ada, biasalah saya imam memang tak ada. Dia buat macam mana? Aku pun heran juga apa hal ni jemaah ni. Tapi saya tahu dia tu usul. Saya pernah tengok dia sembahyang, tiba-tiba dia duduk. Tengah sembahyang padu kan, dia duduk. Dia berjaga saya pun pelik. Memanglah saya tak pernah, mana tuan-tuan ikut saya pernah sejadah kan. Dulu sekali kan, itu pun gabuk lah. Kalau tak ada depan tu mampus aku. Menghafal memang payah tu lah. Suruh anak menghafal Quran, bapak tak menghafal. Anak tak menghafal marah, bapak tak menghafal bodoh. Dia tak boleh, lemah hafalan. Jemaah ni jemaah baru hingga masa saya jadi imam. Dia jumpa saya. Dia cakap, hari ni ada sujud sajadah. Saya imam, saya tak ada. Dia buat ini. Nabi nak macam mana kan? Jalan sembahyang ni ada orang tak boleh. Ada orang dia boleh tahan kan? Ada orang tak boleh tahan. Walaupun sejadah pun kena orang sakit urat, kan dia tak boleh tahan. Nabi dia dah kata macam tu. Memang kita kena pelaksanaan time kita, memang kita minta baca. Tu maknanya sejadahan. Maknanya kalau berlaku macam tu kat kita macam mana? Member sebelah bangun tak ikut tayar awal, abang kan? Okey kan? Tak ikut tayar awal. Kita sebelah je nak agak. Ya betul dia ni sembahyang imam tunjuk tayar awal dia tak turun lah. Kita pun tak tahu dia tak turun tu sebab apa. Mungkin dia nak test ilmu dia. Dia tak niat warakah sebab dia tunggu imam masuk rakaat ketiga. Kan dia kata tadi, kalaulah makmum tu terlupa tak ikut imam dan tayar awal, imam buat tayar awal dia tak buat, dia bangun ni makmum tu.
Siapa yang tahu bangun makmum tu sengaja dengan tak sengaja? Siapa tahu? Dia sendiri tahu. Maknanya ilmu kat dia. Orang sebelah tahu. Orang sebelah pernah macam tu. Ini balik mesti tegur balik kan. Syekh, hantar tadi. Batal tu. Kan? Baru kita nak tegur orang pun tengok-tengoklah. Kalau benda tu dah mufakat semua memang tak sah. Macam tadi kan. Macam dia kata, dia bangun. Kalau kita tanya dia, awak bangun tadi sebab apa? Saja ke terlupa? Kita pun tahulah. Tanya dia, awak bangun tadi sebab apa? Terlupa ke sengaja? Dia kata, saya sengaja tadi, terlupa tadi. Habis, masa tu kita boleh cakap, kenapa tak ikut? Batal tu semayang apa? Tapi kalau dia bangun, dia kata sengaja tu kan. Nak jawab apa? Sengaja mestilah batal. Terlupa batal, sengaja tak batal. Padahal sengaja tak batal. Pada sengaja tu kena sunat turun. Itu keadaan semayang makmum kan. Payah jadi makmum je semayang rumah je lah. Payah jadi makmum punya. Itu yang kata nak dapatkan fadilat berjemaah 27 tu besar kan. Besar pada 27. Tapi nak dapat tu macam mutiara lah. Maknanya kita, senang kita nak ibadat ni ada ilmu lah. Termasuklah macam nak satu-satu ibadat. Dia buat semayang satu ilmu lain kan. Habis buat jemaah dia bukan sama kan. Buat jemaah lain pula. Dah dulu sebab semayang barulah cerita buat jemaah. Kalau semayang tak dulu nak je buat jemaah apa? Buat semayang kan. Semayang seorang pun batal, semayang ramai pun batal. Kita kalau kita jenis macam tu, semayang seorang pun dah tak kira, semayang ramai tak kira, nak kira jemaah pun tak payah bincang jemaah. Bincang pasal semayang seorang dulu lah. Keadaan yang membatalkan dalam semayang. Tak kira semayang seorang, semayang ramai, baru masuk semayang berjemaah. Kalau rajin berjemaah tapi semayang tu memang dah batal lah, ada benda yang silap. Bacaan ambil biasalah, kita kata bacaan yang maklum orang jaga ni bacaan semayang kan. Itu yang maklum. Tapi baca tak kena. Yang baca tu membatalkan Fatihah ke, membatalkan tahiyat akhir ke, dah tentulah batal semayang tu. Kalau habis dah batal lama semayang tu, semayang tu tak kira lah. Itu yang ulama kata qada lah. 40 tahun pun semayang tak betul, 40 tahun lah semayang qada. Larat nak qada. Qada je lah. Apa susah, dapat pahala fardu juga qada tu. Daripada tak qada berdosa, baik qada dapat pahala fardu. Buat je lah. Memang kita lalai, dulu tak belajar kan. Dulu kita tahu, bila dah tahu, betul kan lah. Betul tu semula balik lah semayang. Habis jadi macam mana? Tak berdosa lah kalau kita dah taubat, kita nak betulkan balik. Tapi kalau dah salah buat tak tahu, tak nak betulkan, confirm lah sampai mati berdosa. Tak sah semayang pun. Pergi berjumpa Tuhan dengan tanggung dosa lah. Mana kita belajar je. Belajar mana ada ilmu fardu ain, fiqh, tauhid, tasawuf, belajar je. Kesan dia bukan satu hari, ujung-ujung akhir nak setahun ajar nak sampai, kok berubah kat situ. Kan? Mudah-mudahan kadang-kadang tak berubah hari ni. Nak mati berubah. Setahun nak mati dah ada ajar nak mati, setahun tu lain macam lah. Berubah, perubahan tasawufnya berubah, fiqahnya berubah, amalan berubah. Tak tahu kan? Belajar je sekarang. Sebab tu tok guru saya, Allah tu kata umur, kalau dulu dia pesan, umur 40 ke atas ni dia sebenarnya bukan waktu orang kata mencari ilmu ya lah. Maknanya dia kena banyak ilmu, belajar, tapi dia kena banyak beribadah, banyak ilmu tasawuf. Orang atas. Jalan bertongkat Ustaz sini kan, jalan bertongkat 40-an. Awak nak kata tongkat. Tongkat ada kat rumah tu nak pakai, rasa macam muda ni. Dia sekolah kelas 2 je nak buat tongkat, pelik lah ustaz ni. Nak balun anak murid pakai tongkat apa. Jadi itu memang jadi suruh kan 40 tahun kata bertongkat. Dia biar kita ni nampak tua. Jangan dia sebaik-baik manusia ni, sebaik-baik orang muda ni dia nampak tua. Cenderung pada tua. Sejahat-jahat manusia ni orang tua yang berwatak muda. Itu sejahat-jahat manusia. Orang tua tapi watak muda. Dengan cap ke, baju masuk dalam. Kan? Cap lagi gaya macam lah. Rambut berminyak ni. Orang tua yang bergaya muda,
Menunjukkan watak muda dia yang seburuk manusia. Tak bagus lah maksudnya. Dari segi tak bagus. Orang tua ni dia lebih muda. Makin tua dia makin sifat ketuaan, tawaduk, lemah pun orang. Nah dia itu. Itu kan maknanya lain sikit. Itu sajalah kot. Sampai kepada kedudukan wajib makmum kembali duduk tahiyat awal dengan segera. Ini bagi jika dia tiada kembali maka segera nasaya batas sembahyang. Ini bagi tahiyat awal. Yang tadilah. Maka kat sini sedikit tentang bahagian yang ke-9 dengan ke-10, iaitu syarat mengikut imam kan. Maknanya benda rumit lah, benda rumit. Maknanya kita kena sentiasa pusing, kena ingat kan. Dia ilmu ni kena pusing. Dia tak boleh sekali je dia kena pusing kan. Bagi ingat. Sebab kita sebab benda tu kita buang masa sekali. Orang tok guru tanya, Ustaz, bila kita masuk, kita datang ke rumah kita, ayah imam tu nak rokok. Kita pun tak keping kan. Allah Akbar. Kita perlu baca Fatihah tu ataupun kita tunggu dah Allah Akbar imam. Ikut tu lah, dah takbir tu ikut. Mungkin kita baca Fatihah juga. Tak payah, sebab dia masa tu memang kita tak tahu masa sempat dapat. Kalau betul macam imam tu tengah baca ilah surah kan, contoh ilah surah, dia kata inna atina fasalli, ataupun dia baca 2 ayat lagi nak habis, ataupun 1 ayat, ngomong kita baru masuk tak sempat berdiri dengan masa nak baca Fatihah tu dapat tak dapat kan. Kalau surah yang last lah kata kita, dia macam masbuk ni ikut makmum kan. Masbuk ni pada makmum, bukan imam, tak ada kena-mena. Cuma pengaruh pada perbuatan imam boleh jadi. Sama ada pengaruh daripada perbuatan makmum tu sendiri ataupun perbuatan imam. Kalau imam melaju, imam tak baca surah, cukup Fatihah. Berlaku kat situ kan. Kerana imam baca laju pun boleh berlaku. Kan macam Ustaz Zakaria kata berlaku masbuk mafik tu dalam 4 rakaat kan boleh berlaku. Dia memang sukar lah kita nak faham tu. Tapi boleh berlaku. Bahkan dia boleh berlaku kalau kita tak perasan. Sebab pengetahuan tu kat kita. Okey, macam dia Ustaz, dia masuk imam dulu, tak apa, tak biar dia tu ikut. Tapi kalau ada masa baca, dia kena baca juga setakat yang habis lah. Dia baca sampai dia masuk Ihdinas siratal mustaqim, imam tu kan. Dia ikut je lah. Sebab yang kata tu, dia kata dia tak dapat masa menghabiskan Fatihah kan, bersama imam, masa berdiri imam. Kalau dia tak dapat baca, imam tu kita ikut je lah. Walaupun tinggal 1 ayat kita kan. Itu kalau dah masuk memang masuk takbir imam rukuk, lagilah maklum kan. Lagilah maklum. Main confirm kita takkan dah tak ada berdiri dengan imam macam tu. Ikut itu kalau mula-mula. Kalau tengah-tengah tu yang biasa berlaku. Mula-mula ni mungkin kita masuk rakaat pertama masbuk kan. Maksudnya kita masuk kita tak dapat baca Fatihah sempurna. Masa nak baca tu tak lepas imam. Itu masbuk ke kan? Masbuk lah tu. Masbuk pada rakaat pertama lah tu. Tapi pada rakaat kedua masbuk, tapi berlaku dia mungkin lain. Mungkin berlaku sebab kita baca lambat ataupun kita leka kan. Ataupun imam laju kan. Imam laju, kita baca takbir, imam dah rukuk kan. Macam tu. Memang kita tak dapat masa yang berdiri sama imam. Jenis kaedah tak dapat masa mengambil Fatihah ketika berdiri imam. Setakat mana kita habis baca lah kan. Kalau dah tak boleh berdiri imam cepat ke, kita pun jenis tereka kan, baca hayal tak dapat. Tapi yang tu kita dapat berdiri masa, tapi cuma kita lalai, itu lain. Masa dapat tapi kita tak baca, itu tak jadi masbuk. Dia jadi muafik kan. Sebab dia masa ada tapi dia tak baca, baru gaduh baca. Itu yang dia kata boleh sampai lebih selagi takbir rukun 3 kan.
Tapi kalau dia memang tak dapat masa, masuk baca, baru baca alhamdulillah, rakaat kedua baru baca alhamdulillah, bangun sama imam tapi baru baca alhamdulillah rabbil alamin, imam itu bersyukur. Maksud tu sebab kita tak dapat berdiri sama imam, masa baca Fatihah tak dapat imam ni. Itu tengok pada kita lah. Maknanya masbuk mahfid ni di musalli, diri orang semayang. Kalau berlaku tu pengaruh apa? Ada berlaku pengaruh imam, macamnya ada seorang ustaz diri semayang yang duduk situ. 4 rakaat dia masbuk. 4 rakaat dia masbuk. Sebab apa? Imam mungkin imam cepat, sebab dia cakap imam baca cepat. Kena imam, kena biar kena pula rakaat yang kedua dan keempat kan, sama-sama baca Fatihah. Imam baca Fatihah, kita imam ini imam tak terus kan. Sebab tu jadi imam ni kena lambat sikit lah. Sebab tu rakaat pertama kedua pun, sebab tu sunat imam ni tunggu habis Fatihah, makmum baru kita sambut dengan baca surah. Kan, bila imam habis, kalau makmum baca Fatihah sama-sama imam boleh tak? Boleh. Rasa-rasa imam ni laju, aku baca sekali lah kamu. Tak apa. Dia yang tak tertib, yang kena ikut imam tu perbuatan, ada bacaan tak apa. Kan, imam baca Fatihah, awak baca Fatihah, kata imam tak buat, dia baca laju sekali. Ataupun dia, aku tahu imam dia buat Fatihah kan, ina ataina ke apa kan, yang pendek-pendek kan, dia baca sikit tak apa. Maknanya kalau imam laju lah kan, ni keadaan suasana lah. Lepas tu imam pun kena jaga, dia kena jaga bila dia nak rukuk. Lepas tu bila dia nak rakaat ketiga keempat pun jangan juga, lepas baca Fatihah jangan terus kan, ada sikit lah masa. Lepas tu baca pun janganlah laju, time rakaat kedua ke ketiga keempat laju pula baca kan, jenuh lah makmum belakang kan. Buat normal biasa. Wallahu a'lam. Kesan boleh lah Ustaz, salah Ustaz rujuk lain lah. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama pagi ini. Minta Allah Ta'ala berilah kita kefahaman dalam beribadah. Bukan setakat ibadah je, ilmu farda'ain 3 tauhid semua ni kita kena fahamlah untuk kehidupan, untuk mengesahkan ibadat yang besok jumpa Tuhan kita selamat, tak kekal neraka. Semua kena jagalah. Kena ibad akhir zaman ni fitnah banyak kan. Fitnah ilmu, tengok dalam Facebook macam-macam kan. Kena pilih yang mana bertepatan dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu wallahu alam. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashrina insana bi khusril ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Wallahu a'lam.